sallallahu alaihi wasallam bersama kaumnya sebelum pengutusannya. Jadi seperti mana kita semua sedia maklum, ya, rasul-rasul selepas dilantik, ya, mereka diberikan mukjizat oleh Allah. Ya, ini dari segi akidahnya, ya. Tetapi sebelum mereka ini, rasul-rasul ini dilantik oleh Allah, ya, sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul, ya, ada suatu perkara yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka yang dipanggil sebagai irhas, ya, irhas. Ya, irhas, ya, dalam bahasa Arab yang membawa makna kepada penjagaan, ya, penjagaan, pengawasan, ya, Allah, supaya setiap perkara yang mereka lalui walaupun sebelum mereka dilantik menjadi rasul, ya, akan menjadi ikutan, ya, ataupun panduan, ya, kepada seluruh umat. Jadi maknanya kita dah sebut pada minggu lepas bagaimana, 2 minggu lepas, ya, bagaimana Rasulullah sebagai seorang muda, ya, yang berjiwa remaja, baginda juga ada minat untuk apa kita kata, untuk menghadiri majlis-majlis kerajaan, ya, majlis, ada muzik, ya, ada tari menari dan sebagainya. Jadi sebagai seorang manusia ini memang ini sifat manusia, sebab Nabi bukan malaikat. Jadi sifat basyariah itu, ya, sifat manusiawi itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi dua kali peristiwa tersebut, sebaik saja Nabi sampai ke rumah yang pertama, ya, dalam kawasan Makkah itu, Nabi ditidurkan oleh Allah. Ya, ada 2 kali. Kalau sekali mungkin kita kata mungkin Nabi tak cukup tidur ke, Nabi tertidur. Tapi dua kali, ya, kita sebut pada muka surat 42, ya, kedua-dua peristiwa tersebut Allah telah menghalangku daripada melakukan, ya. Selepas itu aku tidak pernah terlintas untuk melakukan perkara buruk, sehinggalah Allah memuliakan aku, ya, dengan memberikan risalah. Maknanya sejak daripada kecil lagi Nabi sudah dijaga, sudah mendapat irhas penjagaan Allah. Peristiwa yang biasa kita dengar bagaimana Nabi ikut pak saudara baginda, ya, menuju ke negeri Syam, ya. Tapi dalam perjalanan sampai di Bosra, Bosra ini kawasan di selatan Damaskus, ya. Jadi Nabi tak sempat ikut Abu Talib ke Damaskus. Damaskus tempat perniagaan, ya, dia punya trade center pada masa itu. Jadi apa yang menyebabkan Nabi terhalang ialah kerana Nabi bertemu dengan Buhairah ataupun Bahirah, ya. Sebab dalam bahasa Arab boleh baca dua-dua, Buhairah boleh, Bahirah boleh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi baginda apa kita panggil, ya, ditemui oleh Buhairah, dan Buhairah sebut kepada Abu Talib, pak saudara baginda, ya, budak ni jangan dibawa ke Damaskus. Kalau bawa juga kemungkinan beliau akan ditangkap, dicederakan dan sebagainya, ya, oleh orang-orang Yahudi. Jadi akhirnya Rasulullah telah dibawa balik, ya, oleh salah seorang daripada apa kita panggil, ya, rombongan tersebut. Ya, maknanya tak jadi Nabi pergi, ya. Jadi ini semua adalah penjagaan. Dan dia menyebut bagaimana ada awan yang menaungi Rasulullah, ya, ada zilal, ya. Zilal ni maknanya naungan daripada awan, ya. Itu apa ni, Sayyid Qutb rahimahullah, ya, pimpinan, salah seorang pimpinan Ikhwan Muslimin di Mesir, ya. Beliau menamakan kitab tafsirnya Fi Zilalil Quran, ya, di bawah naungan Al-Quran, ya. Dan antara manusia yang benar-benar dinaungi, ya, oleh bukan Al-Quran saja, oleh awan, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan, ya, oleh Buhairah, ya, dan juga oleh siapa nanti, ya, oleh salah seorang yang menemani Rasulullah untuk menuju ke negeri Syam nanti apabila Nabi memperniagakan barang-barangan Khadijah, ya. Namanya siapa tuan-tuan? Maisarah, ya. Dan kita ingat Maisarah ni orang perempuan, ya. Sedangkan Maisarah adalah seorang lelaki. Sebab itu kalau nak namakan anak, jangan anak perempuan, jangan bagi nama Maisarah, bagi Sarah saja cukup, ya. Jadi Maisarah itu nama seorang lelaki. Bagaimana mungkin Maisarah nanti, ya, akan tidur satu khemah dengan Rasulullah? Takkanlah perempuan, ya. Walaupun Nabi belum dilantik menjadi rasul, ya, tapi akan menimbulkan fitnah. Nanti anak kita kata, pernah berlaku, anak kita baca sirah, kita tak baca, ya. Anak kita kata ada Nabi pernah, ya, pernah musafir, ditemani oleh seorang perempuan namanya Maisarah. Nabi duduk satu kemah dengan dia, ya. Jadi memang betul. Tapi Maisarah bukan seorang perempuan, seorang lelaki. Beliau adalah spy, ya. Beliau adalah apa kita panggil, ya, pengintip, ya, spy ni, ya, yang dihantar oleh Khadijah. Sebab Khadijah sudah mula, kita kata, timbul bibit-bibit rasa cinta pada Rasulullah. Ini biasa, kan?
akhirnya beliau hantar Maisarah bukan sekadar sebagai pembantu Nabi, malah untuk melihat, ya, benar ke Muhammad bin Abdullah ini seorang yang berakhlak mulia? Adakah sekadar di Mekah ataupun ketika di luar negeri pun sama? Ya, itu yang kadang-kadang kita kata duduk kampung sendiri nampak pijak semut pun tak mati, ya. Tapi duduk tempat lain, ya, belum tahu lagi. Sebab itu dalam bab ini Rasulullah memang sentiasa menjaga akhlak baginda, ya. Jadi pada malam ini insya-Allah kita sambung kemuliaan anugerah Allah sebelum pengutusan, ya. Allah menganugerahkan apa kepada Rasulullah? Cuba kita tengok. Pemberian Allah yang pertama, surat 43, ialah barakah, ya. Barakah bahasa Arab, ya, bahasa Melayu. Melayu ni dia tambah imbuhan, ya tuan-tuan. Ya, berkat-berkat tu bahasa Arab, tambah ke depan, tambahan belakang. Jadi keberkatan, ya, jadi bahasa Melayu. Ya, daripada bahasa Arab barakah. Apa makna barakah? Barakah bahasa Arab diambil daripada perkataan birkah. Birkah makna kolam. Ya, cuba kita tengok kolam ni. Kolam ni apa sifatnya tuan-tuan? Kolam ni memberi minum pada orang, datang binatang, ya, datang manusia, tumbuh-tumbuhan sebagainya, semua dapat ambil manfaat daripada birkah, daripada kolam. Samalah seperti mana manusia yang diberi barakah oleh Allah, orang lain akan dapat merasai, ya, keberkatan tersebut. Seorang suami, ya, yang mencari rezeki yang halal, ya, walaupun gajinya tidaklah besar sangat, tetapi kalau pendapatannya itu berkat, Allahu Akbar tuan-tuan, ya. Anak-anak pun insya-Allah menjadi, ya, isteri, mak ayah, mak mentua, ya, jiran-jiran dan sebagainya, semua dapat merasai nikmat, ya, daripada keberkatan dia tadi, ya. Sebab itu tuan-tuan jangan minta banyak rezeki, ya, tapi minta rezeki yang berkat, ya. Allahumma barik lana rizqan wasi'an mubarakan, ya. Kita doa biasa, Allahumma, ya Allah, barik lana, berilah, ya, ataupun Allahumma rzuqna, ya Allah, rezekikanlah kepada kami rizqan, ya, rezeki halalan, ya, yang halal, wasi'an, yang luas, ya, kemudian mubarakan. Mubarakan maknanya yang berkat, ya. Jadi rezeki yang luas. Macam mana nak dapat rezeki yang luas? Itu dalam hadis dalam Bulughul Maram, ya. Imam Asy-Syaukani menyebut, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut bahawasanya man ahabba, ya, an yubsata lahu fi rizqihi, sesiapa yang mahu Allah meluaskan rezeki dia, wa yunsa'alahu fi asarihi, dan Allah panjangkan usianya, falyasil rahimah, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Allah senang tuan-tuan, ya. Saya ulang balik pada tuan-tuan, pada perempuan, ya. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata man ahabba, sesiapa yang suka, sesiapa yang mahu, ya, ayyubsata lahu fi rizqihi, untuk Allah buka luas, ya, pintu rezeki dia, ya. Allah buka pintu pintu rezekinya dengan seluas-luasnya. Wa yunsa'alahu fi asarihi, dan Allah panjangkan usianya, ya. Panjang usia bukan mesti 100 tahun 200 tahun, ya. Panjang usia maknanya usianya berkat, ya. Falyasil rahimah, maka dia kena buat satu benda. Apa dia? Hendaklah ia menyambung silaturahim, ya. Kalau ada mak saudara, pak saudara yang tak bertegur sapa dengan dia, dia mulakan. Kalau ada jiran yang tak bertegur sapa dengan dia mulakan, ya. Sebab manusia zaman kita ni sekarang tuan-tuan, selagi kita tak bagi salam dia tak bagi salam kita. Kadang-kadang belaga bahu, pergi dekat shopping center ke, pergi ke mana ke, kadang belaga bahu dengan dia, tapi dia tak bagi salam pun kita, ya. Kita mulakan satu, Assalamualaikum, kita kata, ya. Jadi dia jawab, kemudian kita mulakan, ya. Kita kena break the ice lah, ya. Kita yang kena mulakan. Kalau tidak, manusia zaman sekarang dia tak tegur satu, ya. Dia tak buat gitu. Sedangkan Nabi kata afsyus salam, sebarkanlah salam, ya. Afsyus salam bainakum, sebarkanlah salam sesama kamu. Liman arafta wa liman lam ta'rif, ya, kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang kamu tidak kenal, ya. Sebab kita bagi senyuman pun boleh pahala, kan, sedekah, ya. Nabi kata tabassumuka, tabassum maknanya senyuman yang kamu lemparkan, fi wajhi akhika, ya, kepada saudara kamu, sedekah. Ya, sedekah ni makna tak perlu keluar duit, ya. Senyum saja pun dah boleh, tapi senyum pada orang yang sepatutnya lah, ya. Jangan senyum manjang kita kata, ya. Tak peduli, ya. Jadi orang kata kita tak siuman pula nanti, ya. Jadi ini, ya, yang kita sebut sebagai barakah, ya. Kalau saya boleh buat contoh tadi, itulah barakah. Apa makna barakah? Keberkatan. Apa makna berkat? Berkat ialah sesuatu yang walaupun sedikit, tetapi kesannya dapat dirasai oleh semua orang. Boleh faham tuan-tuan, ya? Okey. Jadi yang berlaku kepada keluarga Halimah, tengok, ya.
Sebab Nabi ketika kecil, setelah disusukan oleh mak baginda, ya, setelah diberikan kolostrum, ya. Kolostrum ni bukan kita bagi anak kita susu awal lembu, ya. Sebenarnya susu awal ibu. Ya, bagi susu awal ibu pada anak itu yang membina dia punya apa kita panggil, ya, kekuatan tubuh dia, ya. Daripada segala macam gangguan, ya, kita kata. Dan apabila dah dibagi, ya, maka datanglah Halimah. Halimah antara wanita yang lambat sampai, ya. Orang lain dah datang belaka dah. Halimah lewat sebab beliau dengan suaminya menaiki atau menunggang keldai yang sudah uzur, ya. Keldai yang kita kata expired lah tuan-tuan. Patutnya dah kena hantar kedai potong dah, ya. Tetapi dia tak ada kenderaan lain, dia pakai yang tu, ya. Sebab itu dia datang lewat. Tapi Allah menjadikan perkara itu sebagai hikmah. Sebab apa? Sebab orang perempuan lain dia cari anak-anak yang datang daripada keluarga kaya, ya, orang kaya. Sebab bila ambil anak orang kaya, dia punya fulusnya pun besar, ya. Jadi mestilah orang kaya ni mungkin dia bayar sebulan mungkin, ya, dengan harga yang tinggi. Tapi Halimah datang lewat. Bila datang lewat, yang tinggal ialah seorang bayi yang sudah kematian ayah. Siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Nabi lah tak ada siapa nak ambil. Sebab orang tahu kata dia ni anak yatim, ya. Anak yatim nanti apa sangat orang boleh bagi. Jadi akhirnya Halimah pun ambil, ya. Itulah Halimah yang menyusulkan baginda. Sebelum baginda tinggal bersama keluarga Halimah, mereka berada dalam serba kekurangan, ya. Bila baginda berada bersama mereka, kambing-kambing mereka mula gemuk, tuan-tuan, dan mengeluarkan susu yang banyak, ya. Semoga Allah merahmati Al-Busairi, ya. Al-Busairi ini seorang ulama Mesir, ya. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, ya, apa kita panggil, di Iskandaria, ya. Iskandaria ni Alexandria, ya. Kawasan yang sangat cantik, tuan-tuan, ya. Tepi Laut Mediterranean, ya. Kita duduk tepi tu kena angin sepoi-sepoi Laut Mediterranean. Allahu Akbar, ya. Memang sangat apa kita panggil, mengujakan, ya. Kalau tuan-tuan perempuan pernah tengok filem Indonesia, filem yang disebut sebagai filem antara filem terbaik lah, tajuknya Ayat-Ayat Cinta. Pernah tengok, ya? Ya. Jadi tengoklah tuan-tuan, ya. Tengok dalam YouTube saja, tak perlu beli dia punya apa pun, ya. Dia tunjuk dia punya apa kita panggil, ya. Antara dia punya setting yang dia ambil itu ialah di Iskandaria. Sangat menarik, ya. Kisah seorang pelajar Azhar, ya, namanya Ustaz Fakhri, ya, yang dicintai oleh 3 orang wanita. Ya. 3 orang wanita suka dengan dia, ya. Jadi salah seorangnya yang menarik, tuan-tuan, yang menariknya ialah salah seorang wanita yang suka dengan dia itu ialah anak kepada pemilik bangunan, ya. Jadi orang Arab, orang Mesir ni, tuan-tuan, dia suka buat bangunan tinggi-tinggi. Paling kurang pun 5 tingkat, ya, 5 tingkat, ya. Kemudian Fakhri ni, pelajar Indonesia, dia sewa di salah satu apartmen situ. Jadi tuan punya kepada apartmen ni seorang Yahudi, seorang Kristian Koptik, ya. Saya sebut sekali lagi, Kristian Koptik dia tak sama macam Katolik, tak sama macam Protestan. Sebab Katolik, Protestan, ya, Katolik terutamanya dia percaya pada Trinity, ya, 3 dalam 1, ya. Tapi orang Koptik dia percaya bahawasanya Allah itu esa, Maryam itu wanita suci, ya. Isa itu bukan anak Tuhan, tapi Isa adalah Rasulullah, messenger, ya. Isa itu messenger. Sebab itu orang Arab Mesir, 5% penduduk mereka, ya, mereka tidak diiktiraf oleh gereja Vatican City, ya. Sebab apa? Sebab dari segi akidahnya berbeza. Sebab itu orang Mesir, ya, orang Kristian Mesir, dia celebrate Christmas bukan pada 25 Disember. Bukan, tuan-tuan. Ya, saya ingat masa saya mengaji Mesir dulu pun, ya, kita duduk tunggu kat 25 Disember, tengok senyap je, tak ada apa-apa pun. Rupanya mereka menyambut pada Januari. Saya tak ingat 7 Januari kalau tak salah saya. Ya. Jadi bila kita pergi ziarah kawan-kawan bukan Islam, ya, orang Koptik Kristian, dia pun cerita, ya. Baru kita tanya soalan apa semua, ya, memang, ya, mereka ni rupanya dari segi akidah berbeza, ya, daripada Katolik. Sebab itu Koptik ni dia istimewa lah, ya. Sebab itu sebahagian Koptik akhirnya dia masuk Islam, ya, sebab dari segi akidah tu hampir sama. Betul. Dia dekat tangan, ya, orang perempuan. Yang lelaki biasa cross lah, tapi bukan semua lah, ya. Macam mana? Ada salib punya tanda pada tangan tu, ya. Sebab mereka ni cakap Arab. Cakap Arab dia lebih sedap daripada orang Arab Mesir kadang-kadang. Dia jaga grammar dia, ya. Jadi apa kita panggil, balik pada kisah tadi, anak tuan rumah tu nama dia Maria, ya. Oleh kerana dia cinta kepada Ustaz Fakhri ni, dia hafal surah Maryam, tuan-tuan.
kita yang muslimah pun belum tentu hafal surah Maryam. Ya. Nasib baik ada bulan Ramadan. Bacalah juga surah Maryam, ya. Sebab kalau tidak tak khatam Quran nanti, ya. Terima kasih. Jadi balik pada cerita tadi, dia hafal surah Maryam. Pernah satu ketika dia naik dia panggil Metro Anfaq. Metro Anfaq ni kalau di Cairo tu dia ada subway lah. Kalau di US kita panggil subway lah. Kalau UK dia panggil tube kan, di bawah tu, ya. Jadi dia naik bersama dengan Fakri. Dia nak buktikan bahawasanya dia boleh baca. Dia baca sebahagian daripada surah Maryam, ya, kepada Fakri ni tadi. Jadi untuk maklumat lanjut, sila dapatkan di situ lah. Kalau saya pula nak cerita malam ni tak jadi kelas sirah lah, ya. Malam ni jadi filem lah pula, ya. Nanti mungkin kita boleh tengok sikit mana-mana yang menarik, ya. Sebab ayat-ayat cinta ni dia sambung dan dia menarik sebab apa? Sebab penulisnya adalah seorang ustaz lepasan Universiti Azhar juga. Namanya Ustaz Habibur Rahman Asyirazi. Ya, Habibur Rahman Asyirazi. Alhamdulillah, ya. Seorang yang kita kata dia berdakwah melalui Nobel tapi secara subtle, ya, kita kata indirect. Ya, cara dia tulis dia punya, tapi baca Nobel lah itu yang lebih baik, ya. Jadi bila kita baca Nobel sehingga dia buat siri, ya. Ada kita panggil, ya, 1 2 banyak siri dia. Ya, termasuk dalam ni, ya, kita panggil di sinetron, ya, Indonesia, ya, dia ada dia punya macam-macam, ya. Ketika cinta bertasbih lah, apalah macam-macam. Dia masukkan dakwah dalam, sangat menarik, ya. Jadi cerita Al-Busairi balik Iskandariah tadi, ya. Jadi kalau nak tengok Iskandariah, tengok cerita tu memang nampak, ya, sangat menarik, ya. Kalau tengok boleh senyum sendiri lah, ya. Teringat zaman-zaman belajar dulu, ya. Dan ya, Busairi. Al-Busairi ni kalau biasa kita dengar qasidah dia, ya. Saya tak ingat, dia punya ni. Tapi itulah, apabila Allah menundukkan seseorang kepada orang yang bahagia, mereka lah orang yang bahagia, ya. Tak ingat dia punya qasidah tu, tapi biasa kita dengar, ya. Kalau tengok TV Al-Hijrah, biasa qasidah Al-Busairi ini digunakan sebagai lagu tema ataupun latar belakang kepada sesuatu rancangan, ya. Tapi saya tak ingat, ya. Dalam perjalanan lah, insya-Allah nanti bila sampai, ya, saya bagi tahu lah, ya. Dia jam di mana-mana lah tu, ya. Okey, ya. Selepas itu ia diikuti dengan peristiwa pembelahan dada. Ni kita tahu. Nabi berapa kali kena belah dada perempuan, tuan-tuan? 2 kali. Sekali masa baginda kecil, ya, ketika berada di rumah Halimah. Sebab itulah ketika Nabi berusia 5 tahun, Halimah akhirnya hantar balik Nabi. Sebab apa? Sebab dia bimbang Nabi kena lagi sekali lagi. Nanti dia tak nak bertanggungjawab, ya, di hadapan Aminah dan juga Abdul Muttalib, datuk Nabi. Jadi akhirnya apa yang berlaku? Ya, yang berlaku ialah dia pulangkan balik Rasulullah. Ada sebab, ya. Sebenarnya Allah nak bagi peluang Nabi mendapat kasih sayang daripada ibu baginda Aminah. Kalaulah, ya, kata para ulama, peristiwa tersebut tak berlaku, mungkin Nabi tak sempat nak bermanja dengan Aminah sebelum wafatnya Aminah, ya. Jadi umur 5 tahun dia dipulangkan kepada Aminah. Dapatlah duduk dengan maknya selama lebih kurang setahun. Umur 6 tahun Nabi, maknya dimatikan oleh Allah, ya. Jadi nanti kita seterusnya nanti kita akan tengok bagaimana Nabi nak menziarahi kubur maknya. Sebab maknya dianggap mati sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, kan. Islam belum diwahyukan kepada Nabi lagi. Jadi macam mana hukum? Boleh tak kita menziarahi kubur orang yang tidak dianggap sebagai muslimah? Boleh ke tak? Ya. Kalau kita katalah kita convert, ya, orang bukan Islam, Buddha ke Hindu ke, dia masuk Islam, ya, kemudian mak dia meninggal, boleh tak dia pergi ziarah? Itu sirah akan mengajar kita. Sebab tu tuan-tuan dan puan, sirah ini adalah panduan hidup kita. Sebab kita baca kitab tafsir tak rajin, bukan malas, ya, tak rajin, ya. Baca kitab hadis pun tak rajin. Jadi kalau kitab sirah perjalanan Nabi daripada Nabi lahir sampai Nabi wafat, kita tak baca, kita tak khatam, macam mana kita nak tahu panduan daripada Islam? Macam mana, ya? Bila kita baca sirah, semua jawapan yang ada dalam benak pemikiran kita semua dijawab oleh sirah, ya. Jadi Nabi boleh ziarah. Tetapi bila Nabi nak minta untuk mendoakan keampunan pada maknya, Allah tak bagi. Ya, Allah tak bagi. Maknanya tuan-tuan dan puan, boleh tak kita doakan orang bukan Islam? Boleh. Dulu ada kesnya di Pulau Pinang, kan, kita sebut, ya. Bagaimana seorang khatib, ya, seorang khatib telah
telah mendoakan doa hidayah kepada ketua menteri, ya. Kemudian dibawa kes tu jadi isu, tapi sekejap je lah. Sebab tengok balik dalam sirah, rupanya boleh. Nabi pernah mendoakan Abu Jahal, ya. Abu Jahal lagi besar dia punya jahalnya, ya. Jahil ni lagi besar, ya. Nabi doakan dia, ya. Nabi doa, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah perkuatkan Islam, perkukuhkan Islam bi ahadil umarain, dengan salah seorang daripada dua Umar. Umar pertama Umar ibn Khattab. Umar yang kedua ialah Amru bin Hisham. Ya, Amru dengan Umar ni sama dalam bahasa Arab. Siapa dia Amru bin Hisham? Abu Jahal. Nabi doakan pada Abu Jahal, ya. Cuma Allah hanya mengkabulkan Umar ibn Khattab. Tetapi boleh kita doa hidayah. Jiran kita non muslim, kita tengok dia ni orang baik, arak pun tak minum, ya. Khinzir pun tak makan, orang baik. Boleh tak kita doakan hidayah? Boleh. Tetapi doa rahmat tak boleh. Maksudnya bila dia bersin, ya. Bila dia bersin, katalah dia dah biasa dah. Bila bersin dia sebut alhamdulillah. Orang lain sebut excuse me, ya. Dia sebut alhamdulillah. Boleh tak kita jawab? Ya. Boleh. Apa jawapan orang sebut alhamdulillah? Yarhamukallah. Boleh tak? Jawapannya tak boleh. Ya. Tetapi di hujung tu boleh. Sebab kepada orang Islam, bila dia sebut alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah, ya. Kemudian nanti dia jawab lagi yahdina wa yahdikumullah, ya. Mudah-mudahan, ya, Allah merahmati. Dia pun jawab, ya, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada aku dan kepada engkau. Kata para ulama, kalau dia sebut alhamdulillah tanpa niat untuk memperlekehkan Islam, kita jawab, ya, yahdikumullah, bukan yarhamukallah, yahdikumullah. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah. Yang itu boleh, tuan-tuan, ya. Ini tak ada menjadi apa kita panggil masalah, ya. Para ulama sebahagian besarnya menyebut harus, ya, kita boleh doa hidayah kepada dia, ya. Kalau masuk Islam, dia besar pahala kita, tuan-tuan, ya. Mendatangkan apa kita panggil, ya, usaha untuk memasukkan usaha untuk berdakwah pada dia. Memasukkan hidayah itu kerja Allah lah, ya. Tapi kita ni mengajak dia, berdakwah pada dia, ya. Jadi tugas Rasulullah, tugas kita ialah balagh, ya, al-balagh. Al-balagh maknanya menyampaikan, tabligh, ya. Tetapi yang memberi hidayah itu adalah Allah, ya. Wa ma alaina illa al-balagh, ya. Dalam Quran disebut wa ma alaina illa al-balagh. Tidak menjadi kewajipan kita melainkan untuk menyampaikan, ya. Sedangkan hidayah adalah milik Allah. Allah boleh bagikan kepada siapa saja. Nah, ya. Setakat ni ada soalan apa? Ada tuan-tuan perempuan nak tambah ke, nak tanya ke apa? Belum, ya? Okay, kalau belum, kita teruskan, ya. Peristiwa bulan dada sudah mengeluarkan bahagian syaitani, ya, daripada diri Rasulullah. Sebab tu, ya, kita kata ada dalam diri Rasulullah pun ada, ya. Sebab tu kita kena bersihkan hati. Bukan makna kena belah dada juga, ya. Tapi kita bersihkan hati. Dia panggil tazkiyah. Tazkiyah maknanya membersihkan hati, ya. Tazkiyatul qulub, ya, atau tazkiyatul nafs. Membersihkan hati ini dengan zikir, banyakkan zikir. Zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah banyak, ya. Jangan tinggallah, ya, lepas solat kita kata ayat kursi, ya, jangan lupalah ayat kursi mesti kena baca, ya. Kemudian qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Kalau lepas maghrib 3 kali. Kalau lepas subuh sama. Kalau lepas zuhur, asar dan juga isyak itu sekali saja, ya. Tak mesti baca lepas solat. Maknanya immediately after solat. Boleh baca masa lain, boleh, tak ada masalah, ya. Kemudian tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, ya. Kemudian lepas maghrib, lepas subuh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, semua jangan tinggal, ya. Nak tidur macam tu juga, ya, bacaan yang Nabi ajar, ya. Doa dan seumpamanya. Sebab itu kita dah sebut, ambil wuduk bukan sekadar untuk solat, ambil wuduk juga untuk tidur. Nak tidur pun ambil wuduk juga, sebab Nabi ajar begitu, kan, ya. Begitu juga seperti mana kita menghadap kiblat ketika solat, kita juga menghadap kiblat ketika tidur. Ya, saya dah sebut dulu, kan, ya. Kalau tuan-tuan dan perempuan, ya, di rumah tu katil tu belum menghadap kiblat, jadi ejah-ejah, ya. Ejah kalau boleh lah, ya. Katil tu diejah supaya menghadap kiblat. Kiblat kita di sini, ya. Makna katil kita mesti memanjang menghadap, ya, memanjang supaya bila kita tidur dada kita menghadap ke kiblat, ya. Kena usaha lah, kalau boleh lah, ya. Kalau tak boleh nak buat macam mana? Kena beli rumah baru lah, ya. Cari rumah tempat lain lah pula, ya. Tapi kuliah boleh datang sini, ya. Tak ada masalah. Jadi maksudnya Allah nak bagi kita ni pahala walaupun ketika tidur.
walaupun ketika tidur. Sebab tu saya cadang tuan-tuan dan puan-puan cari buku dia panggil Hisnul Muslim. Hisnul Muslim ini fortress of Muslim ini menghimpunkan doa-doa, zikir-zikir yang diajar oleh Nabi dan para sahabat yang kita baca untuk harian. Doa nak tidur, doa bangun tidur, doa-doa yang maksur. Maksur, itu kita panggil maksurat tu. Maksur maknanya yang warid, yang datang daripada Rasulullah. Itu kita kena ingat. Sebab itu terbitan Indonesia kan, Islam Muslim. Dia asalnya Syekh Qahtani. Arab free. Kalau musim haji biasanya semua jamaah dapat. Saya ingat saya bawa jamaah haji pada 2 tahun lepas 2010 2010 memang dia bagi percuma. Semua jamaah balik daripada di Jeddah semua dapat Quran satu kan. Quran memang dapatlah. Quran terjemahan Indonesia. Tapi masa di Arafah, masa di Arafah dia dah siapkan ada buku tafsir, ada doa-doa tadi lah, termasuk Hisnul Muslim. Dia bagi percuma. Dia bagi percuma. Dan tuan-tuan boleh cari kalau pergi Mekah, pergi Madinah, kedai-kedai buku, cari terjemahan bahasa Melayu yang diterjemah oleh Dr. Abdul Basit. Dr. Abdul Basit ni salah seorang tuan guru kita lah, ustaz kita di apa tadi? Mana tempat kita nak pergi? Bukan Pasir Putih di bukan Macang apa lagi? Bukan Gua Musang tak, Kelantan Pondok Sungai Durian di mana tu? Bukan Pasir Mas. Dia antara Macang dengan Gua Musang apa dia? Kuala Kerai. Di Kuala Kerai. Dia ada pondok dia di situ. Dan selalu keluar dalam Tanyalah Ustaz TV9 tu ada Dr. Abdul Basit nama dia. Jadi dia pensyarah di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Yahya Putra di Nilamburi. Kalau biasa pergi Nilamburi tu depan UM. Kias dia panggil Kolej Islam Antarabangsa Sultan Yahya Putra tak salahnya namanya. Dia ada mengajar di situ. Tadi dia mengajar Masjid Negara. Tadi. Tapi dia duduk di sana lah sebab dia ada pondok dia di sana. Pondok Sungai Durian dia panggil. Abu Anas dia mengaji di Madinah. Dia salah seorang daripada orang Malaysia yang mengaji BA sampai PhD di Madinah. BA di sana, master di sana, PhD di sana. Dia duduk lebih daripada 10 tahun. Sebab itu baru boleh panggil Al-Madani. Sebab tu kita yang pergi mengaji Arab 3 tahun 4 tahun ni segan nak sebut tapi orang yang mengaji di sana lebih daripada 10 tahun, sebab kaedah dalam Islam ni bila orang tu duduk satu tempat lebih 10 tahun, kita boleh nisbah dia pada tempat tu. Contoh kita kata Al-Imam Al-Bukhari, sebab dia bukan namanya Al-Bukhari, namanya Muhammad bin Ismail. Tapi sebab dia lahir di Bukhara kan, itu yang kita nisbah Al-Bukhari tu pada Bukhara. Al-Bukhari tu bukan nasi Bukhari Nanti kita kata sebab, tapi nasi Bukhari itu saya nak sebut, ada orang kata nasi Bukhari ni asal daripada Uzbek, bukan. Sebab dalam bahasa Arab Bukhar tu makna steam. Sebab tu steam rice dia panggil nasi Bukhari tu. Kadang dia campur yang sedap, campur dengan dengan kambing lah sedap tu boleh buat nasi sekali Buku dia keindahan dalam Islam. Keindahan dalam Islam, betul. Haji. Tanya Abdullah bin Mas'ud ni. Abdullah bin Mas'ud. Iaitu nama sebenar Ibnu Umi Abdul. Ibnu Umi Maktub. Bukan orang lain tu. Tak. Nama sebenar Ibnu Umi Abdul. Ibnu Umi Abdul. Itu dia bukan mana kambing. Bukan nama dia tu, dia panggil sebagai apa, dia panggil istilahnya dia panggil sebagai lakop gelaran ataupun kunyah. Mana kunyah? Dia pemegawai kambing, Ustaz. Betul. Dia memang pemegawai kambing. Paling alim. Salah seorang daripada kita panggil sebagai qari lah qari. Qari ni maknanya orang yang boleh bukan sekadar membaca tapi memahami makna dan juga tahu petunjuk-petunjuk isyarat daripada Al-Quran. Dia salah seorang daripada yang dianggap sebagai guru di dalam dalam bidang Quran selain daripada Sayyidina Ali, Abdullah bin Mas'ud, sehingga disebut surah Al-Waqi'ah. Macam mana? Dia ada dalam satu surah Al-Waqi'ah. Surah ini dia tidak akan apa orang selalu membaca. Ini biasa apa kita panggil biasa dibaca oleh setengah-setengah pihak lah. Cuma ada sedikit perbincangan mengenai status hadis itu saja. Memang popular di kalangan masyarakat Melayu kita ni. Surah Al-Waqi'ah ni kita kata macam surah
pembuka rezeki lah, macam solat duha kan. Solat duha ni pembuka rezeki. Kalau surah Al-Waqi'ah biasanya. Cuma ada perbincangan dari segi sanad hadis tu, status dia. Ada yang kata dhaif hadis tu. Tapi kalau kita amal bukanlah salah. Beramal dengan hadis dhaif ni kita kata tidaklah salah. Cuma kita jangan kata ia confirm datang daripada Rasulullah. Itu tak boleh. Sebab status yang boleh kita confirm pada Rasul tu kalau dia sahih ataupun hasan. Kalau bawah pada tu kita tak boleh. Kita tak boleh kata Rasulullah sebut. Rasulullah bersabda. Kita hanya boleh, kalau dalam bahasa Arab kita boleh kata qala Rasulullah. Cuma kita kata qila, dikatakan bahawasanya Rasulullah ada menyebut. Ini adab para ulama lah, dia sebut begitu. Sebab tak pasti kan? Tak pasti. Tapi kalau ada orang nak baca tak salah lah. Itu tidaklah kita kata membawa kepada kufur ke apa, tidaklah. Jadi seterusnya bukanlah satu benda yang ajaib betul. Siapa yang menolak peristiwa seumpama ini, maka dia adalah orang yang pendek akal, dan tidak mengetahui sedikit. Macam dengar sikit. Dengar sikit. Jangan tutup, halakan saja ke situ. Nanti panaslah. Oh ada. Oh ya. Ini kerana peristiwa luar biasa yang berlaku kepada para nabi bukanlah perkara baru dan asing. Ini kita tahu. Nabi Musa AS lagi hebat, dengan tongkat baginda, kemudian dengan tangannya yang keluar apa kita panggil, cahaya, cahaya, kemudian berlaku macam-macam perkara. Zaman Nabi Musa paling hebatlah. Sebab zaman Nabi Musa, dia punya ilmu yang dianggap tinggi adalah ilmu sihir. Zaman Nabi Musa tu kalau tanya pada budak-budak, budak-budak sekolah, semua nak jadi Harry Potter. Semua nak jadi macam Harry Potter. Sebab jawatan ahli sihir, itu jawatan tinggi dalam kerajaan Firaun. Siapa yang pandai ilmu sihir akan diberikan gaji yang tinggi. Jadi ada department of apa kita panggil, department of magic ke apa, ada. Semua budak-budak yang pandai ilmu sihir akan dijadikan sebagai penasihat, penasihat Firaun pada masa itu. Itu zaman Nabi Musa, Tapi kalau zaman Nabi Isa AS, apa ilmu yang paling dianggap tinggi? Apa dia? Ilmu apa? Ilmu? Betul lah tu, ilmu apa? Ilmu perubatan. Ilmu perubatan. Sebab itu antara mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Isa adalah menyembuhkan orang yang sakit. Tapi sakit yang pelik-pelik. Apa penyakit yang Nabi Isa boleh boleh apa kita panggil? Kuat dengung dia lah. Dia punya boleh. Okey okey. Jadi antara penyakit yang disebutkan oleh Nabi Isa ni, tuan-tuan boleh baca dalam tafsir surah Yasin. Kisah seorang lelaki namanya Habib An-Najjar. Bukan Habib jual, Habib An-Najjar. Jadi Habib jual tu kita kenal semua lah, orang perempuan kenal lah kan. Ni Habib An-Najjar. Jadi Habib An-Najjar adalah seorang pengembala kambing yang dia ni ada anak yang sakit. Anak dia sakit misteri. Jadi akhirnya datang dua orang pengikut Nabi Isa AS. Ni peristiwa ni berlaku di Antioquia. Antioquia ni kalau tuan-tuan tengok dalam peta, orang putih panggil Antioch. Antioch tu daripada bahasa bahasa apa kita panggil, bahasa Suriani, bahasa Nabi Isa, Antioquia. Cerita dalam surah Yasin, tuan-tuan tengok tafsir surah Yasin akan jumpa peristiwa ni. Jadi dua orang lelaki tadi yang pengikut Nabi Isa, dengan izin Allah berjaya menyembuhkan budak tadi, anak si Habib An-Najjar tadi. Sehingga akhirnya Habib An-Najjar beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Kemudian Habib An-Najjar ni ditangkap, kemudian dibunuh, dipijak sampai mati. Itu tuan-tuan boleh baca dalam surah Yasin. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaum ittabi'u. Jadi sampai habis tu ayat tu semua tu cerita tentang Habib An-Najjar. Wajah amin aqsal madinah, datang daripada hujung negeri, hujung kampung. Rajulun yas'a, datang dalam keadaan tergesa-gesa. Siapa lelaki tersebut? Quran tak sebut nama dia, tapi kitab tafsir menyebut namanya Habib An-Najjar. Beliau beriman dengan agama Nabi Isa, akhirnya beliau dibunuh. Dibunuh
ya, sehingga Allah naikkan darjat dia, mati kena bunuh tuan-tuan, ya. Jadi itu kisah tu tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, tu boleh baca dalam tafsir, ya, surah Yasin, ya. Jadi ini zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Musa kita sebut ilmu sihir, zaman Nabi Isa ilmu perubatan, ya. Kalau zaman Nabi Muhammad ilmu bahasa Arab, ilmu sastra Arab. Sebab Quran dia mukjizat yang sesuai dengan zaman tersebut, ya. Sebab itu bila orang Arab ni datang jumpa Nabi, ya, dia panggil yang penyair-penyair yang hebat-hebat nak berdebat dengan Rasulullah, ya. Jadi dia pun bacalah syair apa semua sebagainya, memang hebat, ya. Orang tepuk tanganlah kalau istilah kita ni, ya. Kemudian dah habis, Nabi kata dah habis selesai, Nabi baca ayat Quran. Bila Nabi baca tuan-tuan, menyebabkan mereka ni speechless, tak boleh nak cakap, ya. Jadi kaku, kita kata jadi macam bodoh je, ya. Jadi macam sebab tu Quran ini dipanggil sebagai sihir juga, sebab dia menyihir pendengaran orang. Ini orang sastra Arab lah, yang bila dia dengar tu dia tak boleh bercakap, ya. Sehingga bila dia balik kepada Abu Jahal, ya, Abu Jahal tanya, macam mana kau dah lawan dengan Muhammad? Dia kata sudah, ya. Dia kata apa keputusan dia, ya, apa resolusi dia? Dia kata jangan kacau lah Muhammad ni, dia kata jangan kacau, biarkanlah Muhammad ni, jangan kacau dia, ya. Ini pakar syair ni. Abu Jahal kata apa? Dia kata ni seorang lagi kena sihir Muhammad, dia kata, ya? Ni seorang lagi kena sihir Muhammad. Jadi sampai peringkat begitu. Sebab tu Nabi Muhammad digelar sebagai ahli sihir, kan? Ahli sihir macam-macam, ya. Gila itu, gila ni macam-macam, ya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, muka surat 44. Di antara perkara luar biasa yang merupakan kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Allah menjadikan awan melindungi. Ini saya dah sebut tadi, ya. Ketika panas terik dalam perjalanan ke Syam, dalam perjalanan tersebut hanya Rasulullah seorang sahaja yang dilindungi, ya. Perkara ini diceritakan sendiri oleh Maisarah. Maisarah tadi lelaki tadi lah, ya. Personal investigator, PI tadi kan, yang telah dilantik oleh Khadijah, orang suruhan Khadijah yang bermusafir sama-sama dengan Nabi. Ini menjadikan Khadijah tambah sayang ke Nabi, ya, sehingga dia melamar Rasulullah. Jadi boleh, ya. Maknanya pergi cari timba boleh, ya, tak salah. Sebab Khadijah buat begitu, ya. Kalau lah benda tu tak betul, mesti Nabi tegur, ya. Lepas tu besok bila Nabi dapat wahyu, Nabi kata, ya, Khadijah apa yang kamu buat tu tak betul tu, ya, tak boleh pergi cari timba, ya. Tapi Nabi tak sebut. Bila Nabi tak sebut, mana benda tu boleh, ya, endorse by Rasulullah, ya, tak ada masalah, digalakkan, ya. Sebab kalau nak menunggu, sebab spesies lelaki macam pupus, ya. Spesies lelaki beriman maksudnya, lelaki masih ramai, tapi lelaki yang beriman, ya, yang datang kelas sirah, ya, yang datang kelas tafsir tak ramai, ya. Bukan senang cari lelaki beriman, sungguh saya kata. Lelaki ramai, tapi yang beriman tu susah, ya. Saya sebut tu sebab di universiti, utamanya di Fakulti Pendidikan, 100 orang kita ambil, 100 orang tuan-tuan, ya, lelakinya adalah 9 ataupun 10 orang lelaki, ya. Itu pun kena tolak lagi sebab yang betul-betul lelaki, ya. Itu boleh buang lagi tu, ya. Tinggal 5, kita kata 5 tu pula tengok yang sembahyang cukup solat dia, ya. Kurang lagi berapa orang yang beriman betul-betul. Nak cari yang beriman tu payah, tuan-tuan, ya. Zaman ni memang payah. Sebab tu betul lah kata Rasulullah, ya, apabila datang seorang lelaki meminang anak perempuan kamu, ya. Jadi orang yang ada anak perempuan, termasuk saya lah, ya, tuan-tuan sama juga. Anak perempuan kita tu datang seorang lelaki yang beriman, yang baik agamanya. Tapi baik agama tapi malah kerja, janganlah, ya. Ni air apa ni, sembahyang sunat habis semua, tahajud apa semua dibuat, tapi kerja malah, itu janganlah, ya. Ini maksudnya yang ada kerja, ya, yang bagus, kita kata agamanya baik. Bukan mesti ustaz. Kalau semua nak ambil ustaz, siapa pula nak ambil engineer, ya, siapa nak ambil IT expert, ya, ya. Tak boleh lah, ya. Semua sama, yang beriman maksudnya. Jadi nikahkan, jangan tangguhkan, ya. Kalau datang orang beriman, datang bina anak kamu, maka nikahkan, ya. Itu kaedah dia, ya. Tak payah kita tanya dia, yalah, maknanya tanya kerja, ya. Okey lah tu, ya. Nampaknya kena ijaz lagi tu, ya. Hilang-hilang sikit, tak apalah, ya. Mungkin bateri tu dah. Bateri. Yang mana? Oh ni, dia punya bateri. Bateri ke? Ya, takut kita teruskan, ya. Jadi panas terik Rasulullah, ya, dalam perjalanan ke Syam.
Ya, hanya Rasulullah yang dilindungi bateri ya. Perkara ini diceritakan oleh Maisarah, tadi kita dah sebut ya. Khadijah meyakini bahawa baginda mempunyai masa depan yang gemilang. Khadijah meyakini bahawa baginda mempunyai masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang. Oleh sebab itu, apabila baginda dilantik menjadi Nabi, Khadijah segera beriman tanpa menunggu bukti yang lain. Ini kita kata kemuliaan pada orang perempuan ya. Manusia pertama yang beriman dengan Nabi bukan lelaki ya, orang perempuan. Khadijah nama dia. Tanpa menunggu bukti-bukti yang lain. Jadi Nabi sebutnya kita percaya dah. Ya, tak payah bawa bukti kita kata ya. Jadi ini perkara luar biasa. Yang kedua, di antara kurniaan Allah kepada Rasulullah ialah pokok-pokok dan batu-batu memberi salam dan baginda mendengar. Ini bukan Nabi Muhammad saja ya. Nabi Isa juga ya pernah diberi salam oleh batu-batu. Ini ada cerita dalam kitab tafsir bagaimana batu-batu memberi salam ya. Dan Nabi Isa pernah mendengar batu-batu menangis. Ya, batu-batu menangis ya. Jadi apabila, sebab tu kalau orang kata batu tu hidup, sebenarnya kita boleh percaya memang batu ni hidup ya. Cuma dia tak membesar lah macam kita ya. Dan dia tidak berkahwin ya. Kita tanya pula siapa isteri kamu, tak ada lah ya, dia tak ada isteri ya. Tapi batu boleh menangis. Bila dia tanya mengapa kamu menangis ya, dia kata sebab kami mendengar bahawasanya ada batu-batu yang akan menjadi bahan bakar api neraka. Itu yang dia menangis. Dia bimbang, takut dia ya, sebab bahan api neraka tu waquduhan nas wal hijar ya. Waquduhan nas, waqud, qud dia maknanya bahan bakar ya. Api neraka itu ialah manusia dan batu-batu. Jadi batu-batu tu menangis ya bila dia dengar bahawasanya ada batu yang akan jadi bahan bakar api neraka. Jadi ketika Rasulullah keluar untuk buang air ya, bila Nabi nak keluar buang air, baginda keluar ke kawasan yang agak jauh sehingga bangunan di Mekah tidak kelihatan. Mana Nabi keluar daripada kawasan Mekah ya. Jadi nak tunjuk jauhnya ya. Baginda pergi ke lereng-lereng bukit dan lembah-lembah ya. Dalam perjalanan tersebut baginda mendengar semua batu dan pokok yang dilalui ya oleh baginda mengucapkan selawat dan salam kepadamu wahai Rasulullah. Baginda berpaling ke kiri, kanan dan belakang. Tak ada seorang pun situ. Peristiwa ini telah diceritakan sendiri oleh Nabi ya. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, dalam bab Fadail Rasulullah tu ada ya, bagaimana Nabi sendiri menceritakan bagaimana pokok-pokok ya dan batu-batu pun bagi salam. Semuanya recognize Nabi ya. Perkara seperti ini bukan suatu yang aneh. Ini bukan pelik. Benda yang tidak bernyawa telah disuruh berkhidmat kepada para Nabi sebelum Nabi lagi. Tongkat Nabi Musa kan, tongkat ya, telah bertukar menjadi ular yang mengalahkan semua perkara yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun pun beriman ya. Bila ditanya pada Nabi Musa kata campak dulu lah. Mereka pun campak ya, tongkat mereka jadi ular ya. Sebagai seorang manusia timbul juga rasa takut pada hati Nabi Musa. Tetapi Allah ya, Allah menenangkan Nabi Musa sehingga Allah kata campak pula ya. Tongkat tadi bertukarlah tongkat Nabi Musa jadi ular yang sangat besar, makan semua ular kecil tadi ya. Sehingga akhirnya semua ahli sihir Fir'aun kebanyakannya beriman dengan Nabi Musa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ahli sihir dia tahu apa yang dibuat oleh Nabi Musa itu bukan sihir. Sebab tu dia beriman ya. Sebab tu dia beriman, sebab dia bukan ahli sihir sebab dia ahli sihir. Tapi Fir'aun tak beriman sebab dia bukan ahli sihir. Dia tak boleh nak differentiate antara mana sihir, mana wahyu, dia tak boleh. Jadi ini apa kita panggil ya, yang berlaku zaman Nabi Musa. Selepas itu ia kembali kepada kejadian asal menjadi tongkat. Apabila Nabi Musa pukul batu dengan tongkatnya sebanyak 12 mata air ya. Ni tuan-tuan boleh tengok di Saint Catherine ya. Saint Catherine ni lebih kurang 7 jam perjalanan lah daripada Cairo ya. Jadi ada satu kawasan bukit dia panggil Wadi Arba'in ya. Wadi Arba'in ni ada batu yang sangat tinggi lah, besar. Kita kena naik tu 2 km pula jalan kaki ya. Jadi biasanya tak semua orang sampai lah. Ada yang 1 km